Okay, Assalamualaikum. Saya Mahsan bin Muhammad, umur 41 tahun, bekerja sebagai finance HR manager lah dekat satu catering company. Kita provide catering untuk offshore. Sebenarnya background accounting. Background accounting, tapi bila saya masuk satu company tu, bila bos kata, sebab biasa kita masuk company kecil ni, dia multitask. Bos kata, you boleh buat HR tak? Saya cuba ambil peluang tu. Daripada saya start kerja tu, daripada start pada account assistant, jadi account executive kan. Lepas tu memang ada task-task HR yang saya kena buat. Sampailah saya jadi HR manager pun kena buat finance, payroll sekali. Sebagai HR manager ni, manage people lah, nak uruskan pekerja ni, sebab attitude macam-macam kan. Kalau sekarang ni, pekerja ni dia tak lama. Satu, sebab diorang nampak banyak peluang dekat luar. Kita nak cari staff yang boleh duduk office ni agak mencabar sikit. Sebab diorang, kalau macam kena pressure sikit, diorang boleh decide aku buat apa nak susah, boleh keluar. Sekarang ada boleh jadi rider, Lalamove ke, Panda ke, yang penting dapat duit. Tapi yang cabaran si kerja HR manager untuk catering offshore company ni, kita ada dalam 300 kru offshore lah. Dia banyak requirement. Nak pergi offshore, dia kena ada training, kena ada medical. And sebelum pergi offshore, dia kena buat urine test. Benda-benda gitulah. Kadang-kadang, diorang tak ikut peraturan angkut lah. Tapi sebab company ni dah lama, dia tak adalah banyak sangat masalah tu. Tapi bila something tu happen, dia terus macam trigger bosses kan. Dia macam, keluarkan memo cepat, bagi tahu kru tak boleh tu, tak boleh ni. Kalau office base dalam 40 orang, tapi yang kru offshore tu dekat 300 orang. Di Malaysia, sekarang projek kat Malaysia. Yang company sekarang ni daripada tahun 2022. Ni masuk tahun ketiga lah. Tapi yang previous company daripada tahun 2014, HR dengan finance sekali. Sebab finance memang saya punya passion, sebab saya memang suka buat accounting kan. Tapi sebab dekat office tu tak ada accounting staff yang boleh buat reporting. Saya ada staff account yang buat payment dengan receivable semua tu kan. Reporting tu dorang tak cukup lagi lah. Saya ambil task tu. Sebab masalah kewangan lah, memang income tu tidak mencukupi lah untuk financial commitment kita kan. Dah berkahwin, ada 4 orang. Yang sulung tingkatan 3, yang bongsu 3 tahun. Isteri tak. Rumah sofa memang dekat saya seorang lah. Saya dah try sebelum ni lah macam-macam bisnes. Tapi dulu saya pernah support wife saya, dia join MLM. Tapi tak boleh pergi jauh lah MLM tu kan. Lepas tu sebelum ni pun saya pernah cuba nak jual jadi Grab merchant. Saya daftar Grab untuk masak daripada rumah, dan dapat order, kita deliver. Tapi benda tu pun saya tak boleh nak. Satu, sebab saya komitmen, saya kerja office saya. Kalau wife saya nak bawa ke rumah, dia pun rumah dia keluar masuk, hantar anak pergi sekolah sesi pagi, sesi petang kan. Macam mana nak buka kedai kat rumah tu kan. Lepas tu satu lagi saya nampak, bila kita bawa kat rumah ni, kita bergantung semata-mata kepada online order. Kalau macam kita ada kedai sendiri, kita ada walk-in customer. Kalau dekat rumah, kita dah masak banyak-banyak. Tapi kalau order hari tu masuk sikit, siapa nak habiskan makanan tu? Sebelum ni saya pernah cuba jual nasi lemak lah. Dulu saya duduk UK Perdana. Saya start daftar Grab merchant tu dekat UK Perdana. Adalah dapat 1-2 order kan. Lepas tu saya pindah ke Nilai. Saya tukar ke Nilai kan. Bila Nilai ni tempat baru, saya cuba nak jual nasi lemak. Tapi bila saya cuba tu, saya rasa macam tak mudah sebenarnya kan. Bila nak jual nasi lemak, kita kena bangun awal pagi, 4-5 pagi nak bagi orang beli sarapan, nak kena ready pukul 7 kan. Sebab kita dah kerja Senin Jumaat. Hari Sabtu Ahad saya cakap dengan wife kita buat. Hari Sabtu bangun pukul 9 baru keluar pergi pasar baru nak beli barang-barang masak nasi lemak kan. Pukul 3 petang baru siap. Siapa nak beli nasi lemak tu? Kita orang ada buat lah macam satu kotak nasi lemak tu. Kita pergi kat dataran Nilai. Kita jalan-jalan kaki lah, macam menjajah lah dekat dataran Nilai tu. Tapi tak ada orang beli. Pusing satu round dataran Nilai tu kan. Pusing satu tu. Lepas tu tak ada orang beli, dah nak dekat pukul 12, tak apalah, kita sedekah je lah. Saya bagi free untuk habiskan tu. Itulah suatu pengalaman saya itulah. Bila dah jadi macam tu, wife pun macam give up kan. Macam apa buat ni, penat je kan. Lepas tu sekarang ni saya nak tutup lah saya punya Grab merchant tu. Sebab tak ada sale pun kat situ. Kalau ada kedai kat luar boleh, sebab dia ada walk-in customer. Kalau kat rumah kita nak masak banyak-banyak. Kalau masak awal, lepas tu makanan tu dah sejuk, siapa nak kan. Orang nak yang fresh cook
tahu kan MLM produk apa, high-o marketing. Saya support wife saya bagi modal dia. Masa tu saya tak ada invest lah, sebab bila masuk LM memanglah ada orang convince tu kita buat personal loan, macam letak big amount. Tapi saya kata kita tak boleh start bisnes dengan loan, kita tak tahu dia punya risiko tu kan. So kita just promote, and then dapat order kita beli, baru beli, macam tu lah. So tak adalah saya nak letak sum 10,000 ke, tak adalah. Saya rasa dekat setahun lebih lah, saya rasa tak banyak. Sempatlah dalam 200-300 macam tu lah. Pernah lah kita orang dapat jual 1 unit benda tu, apa nama, Premium Beautiful. So itulah cabaran dia. So rasa tak boleh nak buat MLM tu juga kan. Itulah memang malu juga. Saya macam jalan belakang wife je kan masa dia jadi selemak tu. Sebab dulu saya pernah pergi macam kelas macam ni dekat Endah Perak, Seri Petaling tu. Dia macam kelas introduction gini, untuk eBay jugalah saya ingat. Tapi dia kata kena bayar dalam 3,000 lebih macam tu. Maknanya datang kelas dia support semua kan. So bila kena 3,000 lebih tu saya tak teruskan lah. Tu lama lah, dalam tahun, bukan 2 tahun. Saya tak ingat company apa. Dia memang untuk e-commerce lah. Saya nak cari kelas yang face to face. Saya tak nak kelas yang online. Sebab kelas online ni kalau dekat rumah saya rasa tak boleh nak buat sebab gangguan anak semua tu kan. So memang saya tak boleh kelas online. So saya nak fokus, saya memang kena cari kelas face to face. Saya prefer kelas face to face. Saya register hari Jumaat malam. Sebab saya dengar live, siapa tu live Export Academy dekat TikTok tu. Bukan siapa nama dia, Hood dekat. Saya memang dengar 2 kali saya dengar dia punya tu. So yang last mula-mula tu saya dah nak pergi yang kelas dekat Kuantan tu. Saya boleh faham, tapi screen tu saya tak nampak sangat dia punya. Tapi saya dah mula-mula saya masuk, saya duduk belakang. Saya tu dah pergi, saya dah turun ke depan. Tapi dia punya perkataan dekat skrin tu kan, saya kabur. Tapi penerangan dia saya jelas lah, saya faham lah penerangan dia. Saya boleh recommend dekat saya punya kawan lah. Sudah sekarang merdeka kan. So saya rasa macam selagi tak bebas hutang ni tak merdeka lagi sebenarnya. Rasa macam tak best lah hidup selagi hutang tak settle ni kan. Harapan saya harap saya dapat buat betul-betul lah eBay ni. So ni peluang saya lah. Sebab saya dah cuba nak berniaga dekat luar-luar ni kan. Sebab sepatutnya hari Jumaat tu, hari ni saya nak berniaga dekat Gamebox Senilai tu. Saya ada sambutan merdeka kan. Tapi suruh bincang-bincang dengan wife, ni nak berniaga ni paling kurang 500 dah nak keluar modal, nak kena set up semua tu kan. Saya tak tahu lagi kan. So memang semalam pun saya pergi tengok kat situ kan, tengok crowd ramai tak orang kat situ kan. Tapi orang ramai, tapi orang membeli tu kurang. Mungkin sebab program tu malam, orang tak makan sangat kan. So tak apalah, saya datang kelas ni lah. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD. Terima kasih eBay, terima kasih Export Overseas Academy. Saya harap dengan platform eBay ni saya merdeka daripada beban kewangan hutang.